Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Afadil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang diberi hidayah dan menjadi pilihan Allah untuk duduk dalam majlis ilmu Gemanur Iman pada petang ini. Moga ianya menjadi ilmu yang barakah, dilimpahi pahala dan menjadi amal ibadah yang diridai dan dirahmati Allah. InsyaAllah. Amin. Kuliah ansar kita ini daripada saluran Google Meet Gemanur Iman yang ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gemanur Iman akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan tajuk kita hari ini Iman. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin Ummul Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada guru-guru kita, para anbiya, para salihin, alim ulama, guru-guru, ibu bapa dan keluarga kita dan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya dan juga pada muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalam ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Alhamdulillah, petang ini tajuk kita iman. Ingin saya ceritakan sedikit mukaddimah daripada pembelajaran kita insya-Allah. Perhatikan di hadapan kita sekarang ada sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis ini masyhur dengan gelaran hadis Jibril. Hadisnya hadis Nabi, cuma gelaran panggilannya terkenal dengan nama hadis Jibril. Kita lihat dulu hadisnya, ambil barakah. Mudah-mudahan Allah tambahkan kecintaan kita kepada Nabi dengan sebab belajar hadis. Allah jadikan kita mudah untuk menjawab, siapakah lelaki ini yang telah diutuskan kepadamu? Ketika mana mendapat soalan tersebut, tatkala kita sedang ketakutan dan keseorangan di alam kubur, maka amalan kita dapat menjawab, beliau adalah hamba Allah dan utusan Allah, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan sebab kita belajar hadis ini, Allah berikan kita nikmat di dunia, dapat melaksanakan hadis sunnah dan berakhlak dengan akhlak Nabi. Manakala setelah kematian kita, Rasulullah kenal kita, kita kenal Rasulullah, dan amalan kita yang selama ini jujur hati kita cinta, sayang, kasih, rindu kepada Nabi itu membawa kita dipermudahkan untuk jawab, yang berada di hadapan aku sekarang adalah hamba Allah dan utusan Allah. Bainama an Umar bin radhiyallahu anhu, daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, qala,
beliau berkata, bainama tatkala mana nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin id tala'a 'alaina rajulun. Rajulun maknanya seorang lelaki. Syadidu bayadhi thiyabi, syadidu sawadi sya'ri. La yura 'alaihi atharu safar wa la ya'rifuhu minna ahad. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa selawat. Jangan biarkan berlalu begitu sahaja di dengaran telinga kita. Kerana kita ni dapat nikmat mendengar nama Nabi itu merupakan nikmat pendengaran yang Allah pinjamkan. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Lalu lelaki tersebut menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidhayhi, dan diletakkan kedua-dua tapak tangannya di atas paha. Wa qala, lalu dia berkata, ya Muhammad. Dia tak panggil ya Rasulullah. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Beritahu aku tentang Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menjawab, al-Islamu, Islam itu ialah an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Islam itu kamu bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa tuqimus salah, kamu mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, kamu menunaikan zakat. Wa tasumu ramadhana, kamu berpuasa bulan Ramadan. Wa tahujjal baita, dan kamu menunaikan haji di Baitullah, yakni Kaabah. Inistata'ta, jika kamu mampu, ilaihi, kepadanya, sabila, sampai, yakni jalan ke sana. Kemudian, qala, lalu lelaki tersebut berkata, sadaqta, betul kamu. Maknanya kamu betul. Lalu kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu, kami merasa pelik bagi dirinya. Yas'aluhu, dia yang tanya Nabi, wa yusaddiquh, dia pula cakap Nabi punya jawapan betul. Qala, lalu dia kata lagi. Tadi dia tanya tentang Islam. Sekarang dia tanya, fa akhbirni anil iman. Sekarang beritahukan, khabarkan kepada aku tentang iman. Lalu Nabi pun jawab, antu'mina, hendaklah kamu percaya. Billah, percaya kepada Allah. Wa malaikatihi, dan kamu percaya kepada para malaikat. Wa rusulihi, kepada rasul-rasulnya. Jadi bukan Nabi Muhammad sahaja. Plural tu, rasul-rasulnya. Wal yaumil akhiri, dan kamu percaya kepada hari akhir. Hari akhir maknanya hari akhirat. Yang mana selepasnya tidak ada alam yang selepasnya. Kerana akhirat itu adalah kekal abadi. Sama ada syurga atau neraka. Wa tu'mina, dan kamu beriman. Untuk yang rukun iman keenam ni ditekankan khas. Wa tu'mina, dan kamu juga beriman bil qadari, dengan qadar. Qadar maknanya ketentuan. Ketentuan masanya, saiznya, bentuknya, keadaannya, perihalnya, semua sekali sama ada khairihi yang baik-baik wa syarrihi, ataupun yang buruk-buruk yang berlaku. Qala, lelaki tersebut jawab lagi, sadaqta, benar apa yang kamu cakapkan ini. Kemudian dia tanya soalan yang ketiga, fa akhbirni 'anil ihsan, maka beritahukan aku tentang apa itu ihsan. Qala, dia Rasulullah menjawab, ihsan itu ialah ada dua sudut tau. An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Bukan sehingga. Kalau sehingga, tak mampu kita. Dan di dunia kita tak dapat. Kamu sembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'in lam takun tarahu, tapi kalau kamu tidak dapat melihat Allah,
fa innahu, maka sesungguhnya dia, yakni dia tu Allah, yaraka, dia melihat kamu. Rupanya ihsan ni bukan buat baik sebenarnya. Betul-betul jadi baik zahir dan batin. Kita sembah Allah seakan-akan kita nampak Allah. Dan kalau kita tak nampak Allah, kita tetap mesti ada keyakinan Allah nampak kita. Betul-betul baik, senang cerita. Cuba kita tukar, benda ini bukan urusan dengan Allah, urusan dengan manusia. Jadi kalau satu orang, dia buat kerja, seakan-akan dia nampak bos tu sedang monitor dia. Macam mana cara kerja dia? Dia buat kerja dalam keadaan dia nampak yang bos sedang memerhatikan dia. Maka dia akan kerja dengan begitu betul-betul tip-top lah, senang cerita. Tapi kalau dia tak nampak bos, bos tak ada kat situ, maka macam mana keadaan dia? Berbeza. Keadaan dia kalau bos tak nampak dengan keadaan dia kalau bos pasang CCTV. Jadi kalau bos pasang CCTV, lain cara dia kerja. Dan bos kalau tidak pasang CCTV, lain dia punya perangai dan sikap dia. Jadi kita ni kalau dengan manusia yang namanya ketua, bos, pemantau, nazir atau apa pun istilah orang yang memeriksa kita, akan ada sikap menunjukkan yang baik pada urusan diri kita kerana ada yang memerhatikan. Tapi itu adalah urusan dengan makhluk. Tapi ihsan yang sebenar bukan kita jadi baik depan bos. Tapi kita jadi baik berurusan dalam penyembahan diri kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kerana dalam dunia ni memang kita tak akan dapat Allah. Tapi kita punya ihsan tu, punyalah baik tu, seakan-akan kita melihat Allah. Dan sekiranya kita tidak melihat Allah, kita punyai satu lagi keyakinan yang seiring, iaitu Allah memang melihat kita. Jadi baiknya dalam melihat, lepas tu Allah bukan melihat zahir saja pula, melihat batin kita sekali. Jadi orang yang tahu Allah melihat zahir dia dan melihat batinnya sekali, maka dia akan jadi jauh lebih baik daripada orang yang takut dimonitor oleh manusia atau bos dia. Dia akan jadi jauh lebih baik. Jadi jauh yang sangat baik tu, luar dalam, suci baik tu, disebut kesimpulan satu perkataan. Nama dia tadi apa? Ihsan. Ihsan. Okey. Kemudian, qala. Dah berapa soalan dia tanya ni? 3. 3 soalan. Kemudian, dia tanya lagi. Lelaki tersebut, fa'akhbirni anis sa'ah. Maka beritahukan, khabarkan kepada aku tentang hari kiamat. Lalu Nabi menjawab, mal mas'ulu, tidaklah orang yang ditanya, anha, tentang soalan ini, lebih tahu bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya ini tidaklah lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Lalu orang yang bertanya itu, dia bertanya soalan yang berkaitan tapi soalan yang kelima. Fa'akhbirni an amaratiha. Maka beritahukan aku tentang tanda-tandanya. Lalu orang ini, Nabi menjawab, apabila hamba perempuan melahirkan tuannya, kamu akan melihat orang-orang yang tidak berpakaian selipar berkaki ayam, yang dulu dia adalah orang yang tidak berpakaian, dia tu orang susah, kemudian dia golongan penggembala kambing, tetapi sudah berubah menjadi generasi manusia yang berlomba-lomba membina bangunan-bangunan tinggi. Jadi yang membina bangunan tinggi ini, orang yang tak ada selipar, orang yang tak ada baju, orang yang hidup susah, orang yang dulu rekodnya ri'a asyai. Ri'a ni dia plural, asalnya ra'i. Ra'i maknanya ialah penggembala, pemimpin.
orang yang menjaga. Lawan dia ra'iyah. Kita panggil rakyat. Ra'in dengan ra'iyah. Jadi syah maknanya ialah dia plural kepada syatun, kambing-kambing. Jadi penggembala kambing sudah berubah menjadi orang yang berlawan-lawan lomba. Yatatawalun, saling memanjang-manjangkan bangunan-bangunan binaan. Tsumman talaqa. Kemudian lelaki itu pergi daripada situ. Dia tanya 5 soalan. Falabistu maliyan. Kemudian aku kekal di situ dalam beberapa tempoh. Kemudian Rasulullah berkata, Ya Umar, wahai Umar, atadri manis sa'il? Kamu tahu tak siapa tadi yang datang bertanya? Lalu Sayyidina Umar jawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu Nabi bersabda, fa'innahu Jibril. Yang datang tadi sebenarnya Jibril. 3 perkataan ni kena hafal. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang kepada kamu, dia ajarkan kepada kamu urusan agama kamu. Jadi 3 perkataan ni ada perkataan datang, ada perkataan mengajar, ada perkataan agama. Jadi 3 ada kum, kamu. Jadi baik, kita tengok terjemahan di bawah. Daripada Sayyidina Umar, pada suatu hari sedang kami duduk di sisi Rasulullah, tiba-tiba datang kepada kami seorang lelaki. Dia punya baju putih betul. Dia punya rambut hitam betul. Tidak kelihatan pula tanda-tanda baju dia tu macam orang tengah musafir. Tapi nak kata orang sini, tak ada pula daripada kami yang kenal dia. Siapa dia ni? Sehingga tiba-tiba dia duduk berdekatan dengan Rasulullah. Lalu dia duduk depan Nabi, dia sandarkan dua lututnya kepada kedua lutut Nabi. Maknanya lutut bertemu lutut. Macam dulu orang cakap talaki itu lutut bertemu lutut. Sebenarnya diambil dari hadis. Fa'asnada rukbataihi ila rukbataihi. Dan dia meletakkan kedua tapak tangannya ke atas kedua paha Nabi. Seperti nak memberitahu sesuatu. Tapi dia tanya, wahai Muhammad, beritahu kepada aku tentang Islam. Nabi jawab, Islam tu engkau mengaku, bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah. Jadilah namanya rukun Islam pertama. Engkau mendirikan solat, rukun Islam kedua, ibadah badaniyah, pasal badan. Wa tu'tiyaz zakah, dan engkau mengeluarkan, menunaikan zakat. Jadi nama dia ibadah berkaitan dengan sosial, kemasyarakatan. Dan engkau berpuasa pada bulan Ramadan. Yang ini pakai fizikal badaniahnya lebih banyak, pada masa yang sama nanti kena keluar duit bayar zakat fitrah. Tapi dia punya maksimum dia yang betul-betul pakai badan, betul-betul pakai duit banyak. Dan engkau mengerjakan haji di Baitullah jika engkau sanggup pergi kepadanya. Lalu lelaki itu berkata, benar engkau. Maknanya engkau jawab betul. Kami pun tercengang. Kami rasa takjub, pelik kerana dia yang bertanya, kemudian dia pula yang membenarkan jawapan Nabi. Lalu katanya lagi, beritahu kepada aku hal iman. Rasulullah jawab, kali ini datang yang namanya rukun iman. Iman itu ialah engkau beriman kepada Allah. Rukun iman pertama, malaikatnya. Rukun iman kedua, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Dan engkau beriman kepada takdir yang baik dan juga takdir-takdir berlaku yang jahat. Kat sini dia tertinggal. Iaitu beriman pada apa? Terjemahan dia tertinggal. Yang dia tertinggal apa? Wabil yaumil akhir. Yang dia tertinggal apa? Beriman pada hari apa? Akhirat. Dia tertinggal tak ada tulis kat situ kan? Baik. Dia berkata, lalu Nabi Jibril berkata, yang lelaki tadi menyerupai lelaki, benar engkau. Kemudian dia bertanya lagi, maka sekarang khabarkan aku tentang ihsan. Nabi jawab, ihsan kau menyembah Allah seolah-olah kau melihatnya. Betul-betul baik ni.
Jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihat engkau. Memang betul-betul dia jadi baik. Lelaki itu bertanya tentang kiamat. Maka Rasulullah dijawab, orang yang ditanya tentang kiamat tidaklah lebih mengetahui berbanding orang yang bertanya. Tapi ada maksud. Maksudnya orang yang ditanya tak tahu, orang yang bertanya pun sebenarnya tak tahu. Hari kiamat, tentang kiamat tu bila maksudnya. Cuma lelaki tu bukan menjelaskan, dia tidaklah minta tarikh. Cuma dia nak terangkan tentang tanda-tandanya. Amaratiha. Amarat maknanya tanda. Baginda jawab, antara tandanya ialah nanti apabila seorang hamba perempuan melahirkan tuannya. Dia hamba, kemudian dia melahirkan tuannya. Kalau secara zahir, maknanya seorang hamba perempuan dia melahirkan anak dan kemudian anaknya itu nanti kemudian menjadi tuan dan kemudian dia membeli mak dia semula secara zahir. Kedua, ada juga kemungkinan makna dia ialah apabila seorang wanita perempuan kemudian dia memiliki anak dan kemudian anaknya itu menjadikan mak dia seperti hamba. Seperti hamba. Atau dengan kata lain, banyaknya orang yang derhaka pada mak dia. Jadi dia punya tengking dia punya suruh dia punya arahan dia seperti makna kiasan dia, seperti seorang hamba perempuan, dia sudah melahirkan satu orang yang sekarang sudah bertindak seperti tuannya pula. Dan apabila engkau melihat orang-orang yang miskin, yang berkaki ayam, hufat, aurat, tidak berpakaian, alah, tidak dalam keadaan amat papa kedana, fakir betul. Yang dulu dia hanya menjadi penggembala kambing, sudah mula berlomba-lomba membina bangunan-bangunan, iaitu dah bertukar dah, memang jadi kaya betul, bukan kaya main-main. Kemudian lelaki itu berlalu, aku terdiam sebentar, falabithtu maliyan, aku diam stay kat situ dalam tempoh sekejap. Lalu baginda tanya, ya Umar, atadri manis sa'il, engkau tahu tak siapa tadi yang datang bertanya itu? Maka aku berkata, Allahu wa rasuluhu a'lam. Ini kan saya baca tadi, Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi kat sini tak ada tulis. Sebenarnya hadisnya ada kat situ. Allahu wa rasuluhu a'lam. Tak apalah, mungkin dia tertinggal ke apa ke. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya dia adalah Jibril. Dia datang kepada kamu untuk mengajar kamu tentang agama kamu. Yang kat sini bagus. Dia kekalkan semua perkataan-perkataan tu. Jadi daripada hadis yang kita belajar ini, maka kita lihat ada 4 soalan asas. Soalan dia 5. Tapi oleh kerana soalan yang keempat tu tanya tentang kiamat, Nabi sebut tak tahu. Dengan makna orang yang ditanya tu tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Jadi kalau orang yang bertanya tak tahu, orang yang ditanya juga tak tahu juga. Tidaklah lebih tahu maknanya kalau engkau tak tahu, aku lagi tak tahu. Tidaklah lebih tahu. Engkau tak tahu. Sebab Jibril pun memang tak tahu. Baik. Daripada situ ada 4 perkara. Soalan perkara pertama namanya ialah iman. Perkara pertama namanya ialah Islam. IS. Perkara yang kedua yang ditanya ialah perkara yang berkaitan dengan iman. Perkara yang ketiga yang dia tanya ialah ihsan. Saya tulis IH, ihsan. Perkara yang keempat ialah namanya tentang kiamat. Tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda kiamat. Baik. Sekarang ni, pertanyaan tu bermula dengan perkataan Islam.
Tapi kenapa kita sebut rukun iman dan rukun Islam? Sebab Islam ini dia punya rukun dia yang pertama itu mengucap 2 kalimah syahadah untuk mengesahkan seseorang itu masuk Islam. Tapi sejurus dia masuk Islam, perkara terawal yang perlu dia selesaikan ialah kerana dia dah mengucap 2 kalimah syahadah tu, yang 2 tu, yang pertama dalam rukun Islam tu, maka dia kena beriman dengan semua yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab dia sebut Muhammad utusan Allah. Jadi bukti yang dia tu percaya kepada bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, maka dia kena percaya dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Baik, apa yang dibawa oleh Rasulullah dalam urusan kepercayaan, semuanya ada dalam rukun iman. Semuanya ada dalam apa? Rukun iman. Oleh kerana yang ada dalam rukun iman ni berkaitan 2 kalimah syahadah ni, maka kita susun macam ni. Ni peringkat seterusnya. Kita susun. Sebelah sini kita sebut rukun iman. Sebelah sini kita sebut rukun iman. Yang sebelah sini kita sebut sebagai rukun Islam. Rukun Islam, ISLAM, rukun Islam. Dan sebelah sini kita sebut sebagai rukun ihsan, IHSAN. Okey. Kan ada satu lagi kan yang namanya soalan tentang tanda kiamat. Jadi ada sebahagian ulama mengatakan kita mesti ambil berat tentang mengajarkan manusia berkenaan iman. Sebab dia asas kepercayaan kita. Yang sini, nombor 1. Kemudian lepas iman selesai, kita juga perlu ajarkan kepada umat manusia tentang Islam. Solat, zakat, puasa, haji. Itu yang terawal. Selepas selesai, kita kena ajarkan kepada dia tentang soal ihsan, iaitu akhlak luaran dan akhlak dalaman. Kerana Allah melihat luaran kita, Allah juga melihat dalaman hati kita. Tapi yang tidak boleh kita tinggalkan juga ialah menceritakan tentang tanda-tanda kiamat, perihal hari kiamat, ancaman yang akan berlaku hari kiamat, tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar, supaya manusia sentiasa mengingat kepada hari akhirat dan hari kematian. Sama ada hari kiamat, iaitu kiamat bagi dunia, alam dunia, atau kiamat kecil untuk kita, iaitu sakaratul maut dan meninggal dunia. Tapi oleh kerana kiamat ni disebut secara berasingan, maka ada ulama, ada orang bijak pandailah kita sebut, ataupun kita sebut ilmuwan yang mengatakan, kalau ditanya rukun iman, jawapan dia 6, rukun Islam, jawapan dia 5, rukun ihsan, boleh jawab jawapannya 1, tapi kalau ditanya ada berapa rukun agama, ada yang kata boleh saja kita jawab rukun agama ada 4. Bukan ajaran baru, hanya bagi nama saja. Tapi tak payahlah kita buat soalan ke orang. Mentang-mentang dah datang kelas JNI petang apa ni? Petang Isnin. Jumpa-jumpa tu tanya. Cepat, jawab. Apa rukun agama? Dah orang tu terkebil-kebil tak dapat jawab. Tak, gelaran saja. Panggilan saja. Baik. Kemudian, oleh kerana yang cerita tentang hari kiamat ni sudah ada disebut dalam sini. Rukun iman yang kelima kan beriman pada hari akhirat. Dalam bab hari akhirat kan ada cerita tentang percaya kepada azab kubur, percaya kepada nikmat kubur, percaya kepada namanya alam barzah, percaya kepada yang namanya hari kebangkitan, percaya kepada yang namanya hari hisab, percaya kepadanya telaga Kautsar, percaya kepada adanya mizan, adanya titian sirat, adanya syafaat, adanya. Oleh kerana yang kiamat ni sudah ada cerita dalam bab yang namanya rukun iman,
beriman pada hari akhirat, maka selepas daripada itu, ada ulama mengatakan bahawa kita bukan simplify, kita kecilkan fokus itu kepada 3. Jadi yang pertama, rukun iman, IM, rukun iman. Yang kedua, namanya rukun Islam, dan yang ketiga, namanya ialah ihsan, IH, ihsan. Dan 3 ni disebut sebagai rukun agama. Rukun agama. Jadi kita kalau nak mempelajari sesuatu ilmu yang disentuh sebagai ilmu asas dalam Islam, bermula daripada 3 yang pokok ini. 3 yang pokok ini. Baik, sekarang kita koyakkan sikit. Kita koyakkan dia sikit. Kita pergi kat sini. Yang namanya rukun iman ni pula, yang namanya rukun iman ni, ulama kita apabila dia menceritakan tentang Allah, maka mereka sebut nama ilmu ni, kita bagi nama ilmu mengesakan Allah. Lalu dinamakan ilmu tauhid. Walaupun dalam rukun iman ni kan ada malaikat, kita tidak mentauhidkan malaikat. Kita tidak mentauhidkan Rasulullah. Kita tidak mentauhidkan hari kiamat. Kita tak mentauhidkan yang namanya kitab-kitab. Tak. Kita hanya mentauhidkan Allah. Tapi oleh kerana dalam rukun iman yang 6 tu, dilihat yang terbesar sekali adalah mengesakan Allah, mentauhidkan Allah. Lalu ulama bagi nama ilmu tu ilmu tauhid. Pernah dengar ilmu tauhid? Dia pecahan cerita daripada situ. Okey. Oleh kerana ilmu yang ada dekat rukun iman ni juga menceritakan tentang dasar agama. Tunjang agama. Maknanya kalau satu orang nak masuk dalam apa agama, kan bukan pada, kan semuanya melibatkan apa yang dia percaya. Kenapa orang Kristian ikut Kristian? Sebab dia terpesona dengan pegangan orang Kristian. Kenapa orang Hindu dia berminat jadi Hindu atau dia masuk Hindu? Kerana dia berminat, suka, cenderung, tertarik dengan kepercayaan yang dipercayai oleh orang Hindu. Kenapa orang Islam masuk ke dalam agama Islam? Kerana dia percaya, beriman, dia tertarik dengan apa yang menjadi pendirian orang beriman. Itu kan jadi dia punya dasar dia. Oleh kerana ilmu berkaitan iman ni berkaitan dengan perkara dasar, kepercayaan, maka dasar dalam bahasa Arab dia panggil ilmu usul. Sehingga dia panggil sebagai ilmu usuluddin. Pernah dengar orang belajar, dia belajar pengajian Islam tapi dia ambil bidang usuluddin? Contohnya gitu. Kadang-kadang pula, bab rukun iman ni oleh kerana benda pertama sekali yang diperkenalkan adalah mengenal Allah, dan jalan untuk mengenal Allah ialah dengan mempercayai dan meyakini sifat-sifat kesempurnaan Allah yang telah disusun oleh ulama dengan nama sifat 20. Kadang-kadang ilmu ni namanya ilmu sifat 20. Walaupun ilmu sifat 20 tu hanya cerita tentang Allah, tak ada cerita pasal malaikat, tak ada cerita pasal Rasul. Sifat 20 tu khusus pasal tentang Allah. Tapi oleh kerana dia yang lebih kelihatan, lebih dominan, lebih menonjol, kadang-kadang ilmu berkaitan iman tu dipanggil namanya ilmu sifat 20. Dan oleh kerana dia adalah berkaitan pegangan, dalam bahasa Arab, benda yang dipegang, benda yang jadi terikat, benda yang mengukuh, benda yang mengental, benda yang jadi teguh, namanya akad. Akad tu maknanya ikat, maka dinamakan dengan nama ilmu akidah. Akidah. Boleh juga dinamakan ilmu akidah. Oleh kerana dalam ilmu akidah, kepercayaan, pegangan, teguh, i'tiqad, ilmu i'tiqad, antara perbahasan yang paling jadi
perbahasan mendalam di kalangan para ulama adalah perbahasan tentang sifat kalam, iaitu sifat Allah Maha berkata-kata. Lalu ilmu yang sama juga berkaitan iman, kadang-kadang dipanggil dengan nama ilmu kalam. Siapa yang pernah dengar, oh dia belajar ilmu kalam, kadang-kadang dipanggil begitu. Jadi dipanggil ilmu kalam. Jadi perbezaan nama yang terhasil daripada apa yang ada dalam hadis itu menyampaikan sebahagian daripada yang dimaksudkan. Tapi asal daripada cerita apa pun nama dia bersumber daripada hadis Nabi SAW tadi yang popular dengan gelaran hadis Jibril. Jadi kalau kita nak belajar perkara yang berkaitan iman, akidah, pegangan, sifat 20, usuluddin, tauhid, ilmu kalam, maka dia punya medan perbincangan dia berkaitan dengan rukun iman. Jadi tak adalah nampak praktikal macam solat. Tak adalah nampak praktikal macam zakat. Pergi bayar berapa jumlah, berapa banyak, lembunya mana yang nak dizakat. Dia tak nampak lah. Sebab dia berkaitan dengan akidah, dalaman, percaya. Dia berkaitan dengan tauhid, pengagungan dan pengesaan seseorang terhadap Allah. Jadi dia berkaitan dengan perbincangan, dia melibatkan keyakinan, pemikiran. Keyakinan, pemikiran. Keyakinan, pemikiran. Sebab tu orang yang rosak dalam bab iman, jadilah nama dia panggil fahaman yang menyeleweng. Jadi macam mana kita nak nampak fahaman yang menyeleweng kalau kita tengok jubah dia hitam? Belum tentu fahaman dia menyeleweng. Kalau kita nampak dia sujud atas batu, belum tentu fahaman dia menyeleweng. Tak tahu lagi. Cuma ada petanda saja. Fahaman menyeleweng dapat kita ketahui apabila seseorang itu dia bagi tahu apa yang dia percaya, dia sampaikan apa akidah dia, dia jelaskan apa dia punya keyakinan dia, baru kita tahu dia itu adalah melanggar rukun iman. Jadi kalau orang tanya saya, Ustaz, Imam Masjid Abu Bakar tu dia akidah dia Wahabi Ustaz Syiah Manalah saya tahu. Dia pakai serban sama macam saya. Dia pakai jubah sama macam saya. Kalau dia punya sujud kaki tak jejak, Ustaz, kalau sujud macam ni kaki tak jejak, sah ke? Sujud kita nampak kaki dia. Tapi keyakinan iman tak nampak. Tak nampak. Jadi rukun iman ni kita hanya dapat membezakan melalui pengetahuan, pembelajaran, percakapan dan penerangan. Kalau kita nak tahu orang tu, kita kena dengar penerangan daripada dia lah. Statement daripada dia. Ini namanya rukun iman. Baik. Yang bawah dia pula cerita tentang rukun Islam. Rukun Islam ini oleh kerana dia melibatkan solat, melibatkan zakat, melibatkan haji, melibatkan puasa, yang mana dalam bab puasa, zakat, haji dan juga yang namanya solat ada melibatkan kadang hukum dia sah, kadang hukum dia batal, kadang hukum dia sunat, kadang hukum dia wajib, kadang sunat muakkadah, kadang oleh kerana dia banyak melibatkan hukum hakam, dia tidak melibatkan terkeluar, murtad atau apa. Kalau yang sebelah sini cerita dia lain. Yang sini biasanya dia melibatkan nanti ada kemungkinan batal iman. Batal iman. Sini batal iman. Risiko dia kalau dia langgar. Batal iman. Ataupun kat sini maknanya dia boleh jadi bid'ah. Bila dia ada fahaman sesat, dia langgar berakidah, dia jadi menganut fahaman bid'ah. Atau kat sini siapa yang langgar, dia boleh jadi sesat. Dia boleh jadi sesat. Contohnya dia kata Saidina Umar orang yang jahat, ahli maksiat, sesat. Contohnya. Atau kat sini dia boleh jadi murtad. Contohnya dia kata dia tak percaya dengan Quran. Maknanya dia boleh jadi murtad. Yang belah-belah sini.
Ataupun kat sini dia sembah selain daripada Allah. Kita suruh dia bertauhid, dia langgar prinsip tauhid. Namanya nanti syirik. Syirik. Perbuatannya boleh membawa kepada apa? Syirik. Kadang murtad. Tapi kalau kat sini dia tak percaya Allah ada, namanya kufur. Ataupun mulhid, kufur. Ataupun namanya ilhad. Adalah nama-nama dia. Nanti kita akan dengar perkataan-perkataan yang lebih kurang seumpama ini. Tak mesti. Sama ada dalal, sesat, atau mubtadi', maknanya ahli bid'ah, fahaman dia rosak. Seperti orang yang beriktikad bahawa tiada azab kubur dan nikmat kubur. Itu nama dia mubtadi'. Dia tu ahli bid'ah dalam urusan akidah. Jadi, benda-benda macam inilah. Tapi bila cerita bab yang nombor 2, yang namanya rukun Islam, lain pula dia punya cerita dia. Kat sini ada cerita kadang-kadang bendanya wajib, sunat dan sebagainya. Maka dekat sini nama rukun Islam ni kadang-kadang disebut dengan nama lain. Kadang-kadang disebut namanya ialah ilmu ahkam, ilmu hukum hakam. Oleh kerana dia berkaitan, sebab atas ni rukun iman semua Nabi sama, tapi yang cara solat, cara zakat, cara haji, cara puasa tak sama antara satu Nabi dengan satu Nabi, dia ada perbezaan, maka dipanggillah namanya ilmu syariat. Kerana dia berkaitan dengan syarak, kadang-kadang dipanggil ilmu syariat. Kadang-kadang kat sini dia panggil ilmu furu'. Furu' maknanya ilmu cabang. Usul kat mana? Yang ilmu asas, pokok. Usul, tauhid, furu'. Tulisan saya tak cantik lah. Sebab saya pakai mouse. Pen saya dia punya bateri dia low pula. Ilmu furu'. Furu' maknanya ilmu cabang. Kadang-kadang bab hukum hakam tu dia sebutkan, dia kata ilmu syarak. Tadi syariat. Kadang-kadang dia panggil ilmu syarak. Kalau kita pula biasanya kita lebih mesra dengan panggilan nama ilmu fiqah. Ilmu fiqah. Ilmu fiqah. Fiqah solat, fiqah puasa, fiqah haji, fiqah muamalat. Macam tu lah. Jadi kat sini namanya syariat, boleh dipanggil ahkam, boleh dipanggil furu', boleh dipanggil syarak, boleh dipanggil fiqah. Jadi kalau dekat pengajian di beberapa universiti yang besar-besar, nanti dia panggil fakulti syariah. Yang atas fakulti usuluddin. Nama tu lah nama. Tapi tak panggil lah fakulti tauhid, fakulti sifat 20. Usuluddin tu lebih global. Dia tak panggil lah fakulti fiqah. Sebab fiqah tu banyak. Syariah, dia tu lebih global dia punya makna dia. Tapi saling berkaitan lah. Selesai dekat situ, maka dekat sini kesan daripada orang yang tak ikut hukum syarak. Kadang-kadang kita dengar orang itu disebut dengan nama fasik. Maknanya orang tak sembahyang. Dia orang Islam tapi tak sembahyang. Kita sebut dia tu mungkin kategori fasik. Ataupun kita sebut ada istilah lain yang namanya mungkir ataupun orang yang ingkar. Ataupun kita sebut asi. Asi maknanya ahli maksiat. Mungkin juga, mungkin. Orang yang langgar sini maknanya orang yang dia buat perkara-perkara mujrim. Orang yang melakukan dosa. Contohnya gitulah. Mujrim boleh sajalah. Dalam Quran ada juga perkataan mujrimin, iaitu orang-orang yang melakukan dosa. Tapi dalam banyak-banyak ni yang paling banyak disebut fasik. Fasik. Kerana dia melakukan perkara haram, dia melakukan perkara di dalam syarak, tapi iman dia masih Islam. Masih Islam. Kemudian masuk pula bawah pula. Bawah ini namanya rukun ihsan. Bila rukun ihsan, cerita tentang kita ni beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Tapi kalau kita tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kita. Jadi oleh kerana aspeknya menyentuh tentang kita ni betul-betul jadi baik, luar dan dalam. Luar, kita sembah Allah seakan-akan Allah, kita melihat Allah. Betul-betul kita, luaran kita jaga betul. Tapi kalau luaran kita memang tak dapat melihat Allah dengan mata kepala kita di dunia, dalaman pula kita yakin sesungguhnya Allah memang melihat kita. Jadi kita ni ihsan luar dalam. Oleh kerana luar dalam perlu bersih dan kena bersihkan, maka
Bersih itu, pembersihan tu dalam bahasa Arab nama dia tazkiyah. Tazkiyah. Tazkiyah maknanya ialah membersihkan. Atau nama dia ilmu pembersihan, penyucian. Dalam bahasa Arab, tasawwafa, menyuci. Tasawuf dipanggil dengan nama ilmu tasawuf. Daripada perkataan sawwafa, menyuci, membersih. Kadang-kadang dia disebut dengan nama ilmu adab. Sebab adab ni menunjukkan kepada budi pekerti, budi baik, budi perangai. Adab. Dan kadang-kadang disebut khuluq ataupun akhlak. Bahasa Arab boleh sebut khuluq, boleh sebut yang namanya apa? Akhlak. Akhlak ataupun khuluq. Kadang-kadang disebut akhlak. Cuma setiap ulama beza-bezalah takrif. Dia kata akhlak tu melibatkan luar saja. Ada kata akhlak itu adalah dengan makhluk, kalau adab dengan Allah. Ada yang kata tazkiyah tu lebih halus. Ada yang kata tasawuf lebih mendalam. Tak kisahlah. Itu tu tak nak cerita yang lebih panjang-panjang terlalu detail. Saya nak cerita. Cuma asas dia begitu. Kalau orang yang tidak ada akhlak, maka disebutlah sebagai orang yang zalim, orang yang kotor, orang yang munafik, luar saja seperti bersih tapi dalamnya kotor. Adalah benda-benda sifat-sifat disebut tu. Lawan kepada ni. Baik, setelah kita tahu dia punya perjalanan dia seperti ini, maka dalam tiga ilmu perkembangan ni, cerita tentang hadis Jibril ni, maka ulama kita menyimpulkan sebagai satu simbol sejauh mana kita perlu faham peranan setiap ilmu ni. Sebab daripada tiga ni lah jadi namanya ilmu disebut sebagai ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain mesti ada belajar tentang akidah, rukun iman yang 6. Ilmu fardu ain mesti tak boleh terkecuali daripada mempelajari syariah, terutama 4 rukun yang baki itu Islam. Syahadah dah masuk yang atas. Dan tak dalam ilmu fardu ain mesti menyentuh tentang urusan namanya ialah ihsan. Ihsan maknanya apa? Berakhlak, berbudi pekerti. Okey. Lepas kita dah faham, ni sebab kita nak cerita iman ni yang kat bahagian mana cerita dia. Maka kita pun buatlah yang namanya ini namanya sebatang pokok. Jadi pokok ni ada akar tunjang, ada akar yang sampai bawah pokok. Jadi pokok tu begini. Bayangkan begini ya. Ni bawah ni ada akar dia yang tunjang sampai ke bawah. Kemudian pokok ni naik atas, pokok ni mengeluarkan dahan-dahan dia. Baik. Dahan-dahan yang keluar daripada pokok ni, kalaulah pokok ni beginilah dahan dia. Contoh dia lah. Dari jauh orang panggil dia kereta ke pokok. Kalau nampak ginilah dengan warna coklat, ni warna hitam pula saya ni warna. Orang akan panggil dia pokok. Bolehlah pokok, tapi kalau dah dahan tinggal gini, ataupun mungkin dahan dia tak berapa ada, gitu Pokok lah. dah cantas, dah dicantas. Pokok dah kena cantas. Ataupun orang cakap ni dah macam tunggul aja pokok ni. Dah macam tunggul saja. Walaupun dia tunggul, tapi dia ada akar yang menunjang dan still orang panggil dia pokok. Still orang panggil dia pokok. Inilah namanya iman. Iman ni, kalau satu orang dia tak sembahyang, dia tak puasa, dia tak bayar zakat dan dia tak pergi umrah. Mulut dia pula akhlak, mulut dia tak elok. Dan dia tu memang hati kotor, pendendam, pemusuh, suka cari pasal dengan orang, hasadnya lain macam, dia punya busuk hati. Tapi dia ni dalam bab kepada Allah, pandai pula dia berdoa kepada Allah. Dalam bab kematian, dia kata dia bagus mati sajalah. Dia pun tak ada guna hidup di dunia, dia menyesal. Tapi dia ni percaya bahawa Nabi Muhammad orang yang mulia. Dia percaya besok kalau dia mati, malaikat Israel akan cabut nyawa dia. Dia kata Al-Quran dalam semuanya benar, cuma aku je degil. Jadi kalau ada orang yang cuma ada iman saja gitu, ibarat macam pokok ada batang dengan akar tunjang sajalah. Dari jauh,
orang tengok nampak ada pokok, tapi bila dekat, orang tak rasa boleh duduk bawah tu, boleh berteduh, boleh berlindung. Dan orang daripada jauh pun nampak tak cantik sebab dia tunggul saja. Macam itulah kalau ada orang yang dia ada iman, tapi dia tak semayang, tapi dia tak puasa, orang tak panggil dia kafir. Orang panggil dia orang Islam. Dia tu memang mak bapak pun Islam, tapi tak semayang. Kita tak terus panggil dia, kafir. Kita tak boleh panggil dia kafir. Tapi ibaratnya macam itulah. Baik, sekarang ni pula. Ada orang, setelah dia itu memiliki iman, ada batang pokoknya, pada masa yang sama, dia itu ada mengeluarkan dahan-dahan yang cantik. Pada masa yang sama, selain daripada dahan yang cantik, keluar yang namanya daun-daun yang banyak. Pokoknya rendang, daunnya lebat, kemudiannya dia menghasilkan banyak dahan-dahan, yang mana dahan-dahannya cantik sangat, dengan daun yang bersilih ganti apa semua. Jadi akhirnya, kalaulah macam nilah bentuk dia daripada jauh, tak payah datang dekat. Daripada balik gunung orang tengok, daripada jauh pun orang dah nampak dia ni pokok. Kalau yang tadi dari jauh, itu batu ke tunggul. Batu ke tunggul. Maknanya dari jauh orang tak melihat dia tu orang Islam. Tapi bila dah dekat baru tahu, oh orang ni orang Islam punya. Tapi kalau yang ada hijau-hijau ni, dari jauh orang dah tahu dia pokok. Dari jauh orang dah tahu dia orang Islam. Sebab dia ni melaksanakan solat, membayar zakat, dia tunaikan haji, dia pergi umrah. Tengok dekat Facebook, dia pergi umrah. Tengok dekat Facebook lagi, dia pergi solat. Tengok, orang ni orang Islam ni. Dari jauh dah perasan. Tapi kalau tengok dalam Facebook, tak pernah solat. Hari raya pun tak solat juga. Tak tengok dalam Facebook, hari biasa tengok pun tak pernah nampak dia solat. Dia ni Islam ke tidak? Bila dah siasat datang dekat-dekat, oh Islam rupanya. Tapi tak semayang. Oh, tunggul rupanya. Ingatkan batu. Rupanya tunggul kayu. Pokok juga. Tapi tak ada daun. Itu kalau ada iman ajalah. Tapi kalau dia sembahyang, dia buat ini, dia ada pokok. Dia ada yang namanya pengamalan hukum hakam syariat Islam. Jadi boleh tak kalau ada orang tu, dia buat solat, zakat, puasa, tapi tak percaya Allah. Buat solat, puasa, tapi tak percaya qada qadar. Solat, buat yang warna hijau ni apa semua ni, tapi dia tak percaya kepada qada dan qadar, hari akhirat. Jawapan dia tak boleh sebenarnya. Macam mana dahan dengan daun nak tumbuh dengan lebat, sedangkan batang dan akar tunjang tak ada. Jadi, orang yang rosak imannya, risikonya sangat besar. Jadi daripada iman ni, yang langgar, jadilah yang nama kita panggil adanya ajaran sesat. Kalau langgar secara jelas, mungkin murtad. Kalau langgar secara jelas juga, mungkin syirik, mungkin kufur. Tapi kalau langgar secara tak berapa jelas, mungkin bid'ah, mungkin ajaran sesat. Jadi macam mana satu orang, dia tetap juga sembahyang, tapi rosak dia punya iman. Iman tu maknanya rukun iman. Rukun iman. Bab percaya kepada Nabi salah, bab percaya kepada akhirat salah, bab percaya kepada kubur salah. Jadi iman ni dia punya peranan dia sangat besar. Sehingga ulama kita katakan, kalau rukun iman ada 6, tolak 1, jawapan dia kosong. Tak sama matematik. 6 tolak 1, jawapan dia 5. Masih banyak, masih selamat. Tapi rukun iman, kalau tak percaya kepada malaikat, walaupun percaya baki yang 5, dikira kosong. Seperti orang yang tak ada batang pokok, tak ada akar tunjang, daun saja. Jawapannya daun akan jadi daun kering di atas tanah semata-mata. Baik. Pokok ni pula, kalau dia itu pokok, orang cuma datang berteduh sekejap saja di bawah dia. Tapi kalau pokok ni dia ada buah, sampai musim buah,
Bila pokok ni dia ada buah, bila pokok ni ada banyak buah, bila pokok ni lebat buah dia, dan pokok ni mula masak ranum buah dia, maka orang suka untuk datang dekat dengan pokok. Kenapa suka datang dekat dengan pokok? Sebab setiap kali dia baling kayu, maka yang jatuh dibalas oleh pokok adalah buah. Setakat ni saya tak pernah tengok orang baling kayu kat pokok yang ada buah. Pokok tu pegang balik kayu tu, dia pergi kejar baling orang yang baling kayu. Jadi gitulah gambaran akhlak. Orang yang ada akhlak ibarat ada buah-buah yang manis. Jadi orang memaki hamun kepada dia, yang dia beri adalah buah. Orang baling kayu kepada dia, yang diberi adalah kemanisan akhlak. Jadi kalau pokok yang jenis banyak buah, orang suka datang. Apalagi pokok durian. Dan berapa ramai orang yang menjadi sedara durian. Menjadi sedara dengan sebab adanya musim durian. Kalau pokok tu dia tak ada buah, tetap dipanggil pokok. Cuma orang datang sekejap, berteduh, jalan. Kalau orang itu Muslim, mukmin tapi tak ada akhlak, orang boleh kawan dengan dia sekejap, tapi orang tak tahan, orang pergi kepada orang lain. Tapi kalau pokok tu sentiasa berbuah, banyak buahnya, dan buah pula pelbagai, maka orang suka untuk duduk berlama-lama berteduh di bawah pokok. Umpama itu kalau seorang Muslim yang mana dia orang beriman, berakhlak, maka orang sangat suka untuk bersama dengan dia. Daya tarikan buah-buahan yang manis, banyak dan ranum inilah yang ada mahal pada peribadi Nabi SAW. Cuma kebijaksanaan Nabi ialah bila orang dah tertarik dengan buah-buahan, Nabi cepat-cepat tanamkan dia sebagai tunggul pokok yang baru sebagai orang Islam yang masuk dalam agama Islam. Dan kemudian Nabi ajar dia supaya dia dapat keluar dahan, Nabi ajar dia supaya dapat keluar daun, Nabi ajar dia supaya dia juga dapat tumbuhkan buah-buahan. Maksudnya bukan dia jadi pokok. Nabi masukkan dia ke dalam Islam, mengucap syahadah, Nabi ajar dia percaya tentang Allah, malaikat, kitab-kitab rasul-rasul. Setelah dia percaya, Nabi tanamkan kewajipan solat dan mereka akan jadi orang yang sanggup mengeluarkan harta untuk zakat dan infak. Dan kemudian Nabi ajarkan praktikal akhlak-akhlak yang manis sehingga sahabat Nabi menjadi orang yang juga apabila orang bertemu dengan sahabat Nabi, dia rasa macam, ya Allah, seolah-olah aku ni walaupun tak dapat jumpa Nabi, terutama di kalangan tabi'in, tapi aku dapat lihat daripada kepribadian orang ini bagaimana hasil didikan dan sentuhan Nabi. Jadi kita ni kalau belajar ilmu fardu ain, sebenarnya melengkapkan, bukan bermakna kita sebatang pokok, bukan. Tapi saya nak tunjukkan bab iman tu dia pergi ke mana, bab syariat Islam tu menunjukkan ke arah mana, bab ihsan, akhlak, adab, tazkiyah itu tasawuf menuju ke arah mana. Namun, dia ada namun lagi, ada banyak namun pula ni. Namun, untuk kita mempelajari ilmu yang di sini, adalah dia punya kitab-kitab dia dan ulama'nya. Untuk kita pelajari ilmu yang di sini, adalah kitab-kitab dan ulama'nya. Untuk kita pelajari ilmu yang di sini, adalah kitab-kitab dan ulama'nya. Dia ada peringkat yang asas, ada peringkat meningkat tinggi, ada peringkat mendalam, ada peringkat untuk macam mana menguasai dan menjadi ulama' untuk menyambung kesinambungan ilmu kepada umat Nabi yang seterusnya yang akan datang. Jadi kita mungkin pergi kepada lapisan awal lah, lapisan pertama lah yang terdekat. Oh, jangan terus nak belajar ilmu terbang-terbang. Awak ni daun sayap pun belum tahu lagi. Belum ada lagi. Jadi bukanlah merendahkan seseorang. Tidak. Hanya menerangkan. Nanti pada sesi yang mendatang, daripada rajah yang saya conteng-conteng ini, saya akan lanjutkan sikit daripada ilmu tauhid ni, daripada ilmu ahkam syariat ni, daripada ilmu adab ni,
yang mana yang lebih utama kita ketengahkan dulu, dan kemudian kita masuk nanti seiring dengan pertemuan kita yang mendatang, kita akan lihat pula mungkin kita akan pilih satu kitab yang ringkas ke, yang mudah ke, yang simple-simple, yang nampak macam ringan dan kecil, tapi mudah-mudahan dia mempunyai kesan dan pengaruhnya kepada kita semualah. Jadi ambil perhatian dan ajak kawan-kawan untuk mengikuti dari awal, sebab benda ni dia bukan jawapan tapi pemahaman. Pemahaman ni nak dapat susah. Sebab nanti kita tak nampak sebenarnya yang kita belajar ni nak ke mana. Tujuan apa? Untuk faham apa? Dan kalau dah faham jadi yang macam mana? Tapi kalau kita nampak rajah sikit, nanti akhirnya kita akan tahu bahawa oh, yang saya belajar untuk petang ni yang kat sini. Contoh, saya letak warna oranye lah. Yang saya belajar Ustaz, dekat kitab ni rupanya part yang sini yang saya belajar, part solat. Nanti besok kita belajar pula balik, yang saya belajar sebenarnya part sini, part tentang anggota-anggota zahir. Sebab adab ada dua, adab zahir, adab batin. Adab zahir yang saya belajar yang ni. Adab zahir yang saya belajar pula lidah saja. Saya tak belajar tangan, tak belajar kaki. Lidah pula saya belajar bab mengumpat saja. Dalam lidah ni ada bab mengumpat, ada bab mencela, ada bab sumpah palsu, ada bab mengejek, ada bab yang namanya mencela, ada bab yang namanya namimah, mengadu domba, ada banyak bab tentang lidah. Tapi saya belajar bab mengumpat saja. Kemudian dalam bab mengumpat saja saya belajar tentang mengumpat yang diharamkan saja. Yang mengumpat yang diharuskan 6 tu saya tak belajar lagi. Jadi akhirnya kita tahu, oh sebenarnya saya belajar kat sini, sini, kat sini, oh kat sini sebenarnya saya belajar. Nanti cabang dia sini pula, nanti cabang dia sini pula. Kalau bab adab, bab akhlak, bab tasawuf. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah tambahkan ilmu dan kefahaman kita. Dan saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih. Silakan. Ustaz nak tanya sikit boleh? Bukan nak tanyalah, nak cakap sebenarnya. Pertama sekali, macam Ustaz kata tadi kan, mengapa kita jadi orang Islam? Kerana kita nak jadi orang Islam. Boleh tak Ustaz kita kata, yang pertama kita jadi orang Islam adalah kerana keturunan. Sebab keluarga kita, keturunan kita orang Islam, maka kita jadi orang Islam. Boleh tak? Kalau dimaksudkan asbab, boleh. Kalau dimaksudkan tujuan, tak boleh. Kalau dia kata, apa asbab awak beragama Islam? Asbab dia sebab keluarga saya beragama Islam. Menjadi asbab, saya pun beramal dengan Islam sejak kecil dan saya terus menganut agama Islam. Tapi tujuan saya jadi agama Islam kerana keluarga saya. Dia tak jadi tujuan lah. Kalau tujuan kerana memang kita cinta kepada Allah, percaya kepada apa yang datangnya dari Allah, kita benar-benar beriman kepada Allah dan kita nak hidup kerana Allah dan mati kerana Allah. Itu tujuan. Dan kalau asbab, kenapa awak orang Islam? Sebab keluarga saya. Saya Islam, keluarga saya. Dengan makna sebab. Kerana makna sebab, okey saja. Tak ada masalah. Jadi kalau katalah satu orang tu, dia tu dari keluarga yang bukan Islam, maka tujuan dia Islam bukan keluarga dia. Dia tujuan dia Islam adalah kerana dia percaya kepada Allah, yakin kepada Allah, dan dia mengesakan, mentauhidkan Allah dan percaya apa yang dari Allah. Termasuk semua sekali lah. Jadi itu tujuan dia. Tapi asbab dia Islam mungkin lain pula, bukan keluarga. Asbab saya Islam, saya nak kahwin. Mungkin kahwin. Tapi bukan tujuan dia. Asbab dia. Ataupun asbab dia Islam sebab dia dengar. Ada orang kan, dia dengar ratib Al-Haddad. Dengar ratib. Ada satu orang, saya tengok video Habib Ali dalam interview dengan channel Arab kot. Dia jumpa satu orang yang beragama Nasrani. Tapi dia terpesona bila dia dengar bacaan zikir-zikir ratib. Jadi itu mungkin asbab dia masuk Islam. Tapi tujuan dia bukan ratib. Tujuan dia mentauhidkan Allah, percaya apa dari Allah. Wallahu alam. Saya kembalikan kepada pengacara majlis. Alhamdulillah.
Syukur pada Allah, kuliah Asar Gemanur Iman hari ini berjalan lancar dengan iman daripada hadis Jibril seperti yang Ustaz telah terangkan dan jelaskan tadi. Moga ilmu petang ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada semua jemaah. Moga diberi hidayah untuk memahami apa itu rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Orang yang beriman dan berakhlak yang disukai ramai, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Moga ianya barakah, diradai dan dirahmati Allah. Dengan itu saya mewakili Gemanur Iman, mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Segala yang baik itu daripada Allah dan yang kurang baik itu adalah daripada kekurangan diri kami sendiri. Dan bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup, tasbih kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kuliah maghrib pada pukul 8 malam nanti, insya-Allah. Silakan Ustaz. وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. Terima kasih banyak.